Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kita lagi pada sesi pembelajaran fizik tingkatan 5 bagi bulan April 2020. Jadi nama Cikgu Hani. Jadi hari ini cikgu akan memberikan penjelasan terperinci berkenaan dengan topik elektrik. Okey. Jadi cikgu akan memberikan penerangan selama 15 minit dan kita diikuti dengan latihan yang telah disediakan oleh pihak Mastermax, dan sekiranya ada sebarang kemusykilan, masalah dalam menyelesaikan soalan yang diberikan, kita boleh bersama-sama bincang. Jika ada mana-mana soalan dalam kekeliruan atau tak sempat kita selesaikan pada hari ini, insya-Allah kita akan kumpulkan pada 10 minit terakhir dan kita akan selesaikan. Cikgu akan memberikan jawapan selewat-lewatnya pada hari esok. Okey, jadi cikgu harap anda semua telah bersedia dengan modul April 2020. Jadi kita pergi pada slide yang pertama. Okey, kita nak analisis daya gerak elektrik dan juga rintangan dalam. Sebenarnya, okey, apa tu sebenarnya daya gerak elektrik? Okey, daya gerak elektrik ni adalah satu kerja yang dilakukan untuk menggerakkan satu unit cas mengelilingi satu litar lengkap. Jadi kerja yang dilakukan nak gerakkan satu unit cas elektrik tu. Jadi sekarang ni kita dapat tarifkan bahawa daya gerak elektrik ni adalah beza keupayaan merentasi sel dalam satu litar terbuka ataupun litar yang matilah, tak hidup. Jadi kalau kita dapat ukur dia waktu litar tu dalam keadaan terbuka. Manakala dalam keadaan litar tertutup, beza keupayaan merentasi sel pula kita kenali sebagai beza keupayaan terminal. Okey. Jadi kita pergi pada next slide. Okey, kat sini kita nak tengok beza keupayaan, beza di antara daya gerak elektrik dan juga beza keupayaan. Jadi kat sini seperti anda dapat lihat daya gerak elektrik adalah tenaga yang dibekalkan. Berbeza dengan beza keupayaan. Beza keupayaan adalah tenaga yang digunakan. Maksudnya sekarang kita sentiasa tak akan dapat gunakan lebih daripada sesuatu yang dibekalkan. Jadi sekarang ni yang digunakan sentiasa lebih kecil daripada yang dibekalkan. Jadi daya gerak elektrik ni kita ukur bila tiada arus mengalir, manakala beza keupayaan kita ukur bila ada arus mengalir. Daya gerak elektrik ni nilai dia sentiasa tetap, tapi berbeza dengan beza keupayaan, nilainya adalah sentiasa berubah-ubah. Tapi persamaannya adalah kedua-duanya menggunakan unit volt. Okey, untuk lebih faham kita tengok pada contoh seterusnya. Okey, sebagai contoh, kita dibekalkan dengan satu litar, di mana dalam litar ni ada bateri. Kemudian kita sambungkan bateri ni dengan satu emitter, di mana emitter ni kemudiannya disambungkan dengan satu perintang. Okey, jadi kat sini anda kena ingat tahu, sekarang ni untuk formula daya gerak elektrik ni, formulanya tidak akan dibekalkan dalam peperiksaan. Jadi memang pelajar perlu menghafal formula bagi daya gerak elektrik ni. Okey, daya gerak elektrik ni ditarifkan dengan hasil tambah beza keupayaan dan juga IR. Jadi dekat sini sebagai contohnya, daya gerak elektrik yang dibekalkan oleh bateri ni. Bateri ni membekalkan daya gerak elektrik contohnya sebanyak 1.5 volt. Okey, sekarang ni 1.5 volt daya gerak elektriknya. Dan sekarang ni beza keupayaan ni yang digunakan. Jadi yang digunakan ataupun yang diberikan ni, contohnya kita berikan sebanyak 1.2. Jadi maksudnya di sini litar ini kehilangan 0.3 volt. Jadi ke mana hilangnya ni? Hilangnya ni adalah pada IR ini, di mana R ini merupakan rintangan dalam. Okey, sebenarnya formula ni bila kita expand kita akan jumpa satu lagi formula bagi daya gerak elektrik, iaitu bersamaan dengan I didarab dengan hasil tambah rintangan luar dan juga rintangan dalam. Jadi dua formula ni memang pelajar perlu ingatlah untuk menyelesaikan topik ini. Okey, baiklah, kita pergi kepada satu eksperimen, di mana dalam eksperimen ni kita nak bezakan antara daya gerak elektrik dan juga beza keupayaan. Jadi dekat sini kita lengkapkan litar seperti gambar rajah ni, di mana kita bekalkan satu bateri, satu voltan, satu emitter dan juga satu mentol. Jadi dalam eksperimen ni, okey,
kita tengok kita nak tengok bacaan voltmeter dan ammeter ni dalam keadaan litar terbuka dan juga litar tertutup. Jadi kat sini seperti yang dapat lihat di sini. Okey, bila litar tu terbuka maksudnya litar tu matilah. Jadi sekarang ni bila litar tu mati, of course dah mentor tu tak menyala kan. Jadi sekarang ni mentor dalam keadaan tidak bernyala. Manakala bila kita tutup litar tu, bila kita tutup maksudnya litar tu dihidupkan, maka mentor akan menyala. Beza dia bacaan ammeter ni, bila litar tu dalam keadaan mati, ammeter tidak menunjukkan sebarang bacaan. Berbeza dengan apabila litar tu hidup. Tetapi bacaan voltmeter menunjukkan perbezaan dari segi bacaannya, di mana dalam keadaan litar terbuka, bacaan voltmeter menunjukkan bacaan sebanyak 3.0 berbanding dengan dalam keadaan litar hidup ataupun litar tertutup, iaitu 2.5. Dekat sini 3.0 ini adalah bacaan bagi daya gerak elektrik, di mana 2.5 ini adalah sebenarnya beza keupayaan. Jadi kat sini maksudnya 3 joule tenaga elektrik yang diperlukan untuk menggerakkan satu cas elektrik. Dan kat sini 2.5 ini menunjukkan tenaga elektrik yang dilesapkan oleh satu cas yang selepas melalui mentol. Okey, kita tengok pula rintangan dalam. Apa kesan rintangan dalam? Okey, dalam rintangan dalam kita tengok dalam eksperimen pertama dan eksperimen kedua, kita nampak macam sama, tapi sebenarnya kat sini ada perbezaannya dari segi susunan bateri. Okey, untuk eksperimen pertama kita sambungkan litar itu dengan bateri, tapi bezanya dalam eksperimen kedua ni kita sambungkan dengan bateri, tapi bateri tersebut adalah dalam keadaan selari. Jadi apa yang kita dapati? Okey, kita tengok daya gerak elektrik dia sama saja walaupun satu mentol ataupun dua mentol. Jadi sekarang ni kita tengok daya gerak elektrik dan beza keupayaan dia sama, tetapi arusnya adalah berbeza kerana kat sini tengok dalam apabila dua bilangan sel dibekalkan, bacaan arusnya adalah 1.5 dan mentol yang dihasilkan adalah lebih cerah berbanding eksperimen pertama. Jadi kat sini kenapa semua ni berlaku? Kerana kat sini apabila dua sel disambung secara selari, daya gerak elektrik dua sel akan kekal sama seperti satu sel tunggal. Kerana sel disambung secara selari berkongsi terminal yang sama, jadi daya gerak elektrik adalah kekal sama. Tapi bila dua sel disambung secara selari, nilai beza keupayaan dua sel kekal sama seperti beza keupayaan sel tunggal. Cuma bila disambungkan secara selari, kecerahan mentol bertambah kerana arus yang mengalir melalui mentol adalah lebih besar disebabkan oleh rintangan dalam berkesan lebih kecil dalam sel yang disambungkan secara selari. Jadi dekat sini dia akan menghasilkan satu rintangan yang lebih kecil. Jadi apabila wujudnya satu rintangan yang lebih kecil, maka arusnya akan lebih tinggi. Dan kelebihan litar yang disambung dengan bateri secara selari ni adalah mentol bukan sekadar lebih cerah, tetapi jangka hayat bateri ini juga akan menjadi lebih panjang. Okey, sekarang kita dah tahu dalam daya gerak elektrik ini perkara yang mempengaruhinya adalah rintangan. Macam yang kita tahu tadi, V ditambah dengan IR, di mana R tu ada rintangan dan rintangan itu akan mempengaruhi nilai arus yang mengalir. Okey, seterusnya kita tengok. Jadi sekarang ni macam mana kita nak ukur dia? Kita boleh ukur dia melalui kita tengok, kita susun radas seperti yang disediakan. Cuma apabila kita di sini kita sambungkan dengan satu riostat. Jadi kita tahu riostat ni adalah perintang boleh laras. Jadi kita boleh laras banyak mana arus yang kita inginkan mengalir di dalam sesuatu litar. Okey, jadi sekarang ni kita laraskan bacaan ammeter 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 dan 0.7. Jadi kita
Jadi hasil dari pelarasan emitter tu kita akan dapat bacaan yang berbeza. Jadi sekarang ni kita boleh plotkan graf. Jadi bila kita plot, kita akan dapat satu graf macam ni. Jadi make sure bila awak nak lakar graf ni, buat dapatkan satu penyesuaian terbaik bagi suatu graf. Jadi untuk menghitung rintangan ni, kita gunakan formula kecurunan di mana Y1 tolak Y2 tolak Y1 dibahagi dengan X2 tolak X1. Jadi kat sini kita dapat jadi gunakan formula ni, maka kita akan dapat menghitung rintangan di dalam sesuatu diktat itu. Jadi kat sini anda dapat tengok lah sekarang ni memang hukum Ohm pun ada grafnya, daya gerak elektrik pun ada grafnya, tapi berbeza dia punya graf. Kalau anda tengok sini, bacaan beza keupayaan dia tu bila kita darab lakar melawan arus, maka kita akan dapat satu graf linear yang positif. Tapi berbeza dengan daya gerak elektrik, kita akan dapat nilai yang negatif, di mana kat sini kecurunan ini menggambarkan, nampak kecurunan dia adalah negatif R. Di sini sebab kenapa? Sebab ni adalah graf yang negatif kat sini. Jadi kecurunan inilah yang menggambarkan daya gerak elektrik. Jadi setakat itu saja untuk hari ini. Cikgu harap anda semua dapat cuba untuk menyelesaikan soalan yang dibekalkan. Okey, sekian dari cikgu. Terima kasih.